Prasyarat yang ingin saya bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan sifat impulsif kita terhadap apa-apa yang kita lihat dan apa-apa yang kita dengar pada masa sekarang ini. Impulsivity ini merujuk kepada satu keadaan di mana kita memberikan reaksi dalam keadaan kita tidak berfikir terlebih dahulu. Sebaliknya dia bersifat begitu spontan keluar. Dan sifat impulsif ini kalau sekiranya tidak dikawal, tidak dibendung, ia membawa kepada salah faham, pergaduhan kerana kita mungkin belum habis mendengar, tetapi kemudian kita telah pun membuat keputusan pendirian terhadap satu-satu perkara. Kalau kita berpatah balik kepada Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ada menyediakan bekalan yang boleh merawat kita daripada sifat impulsif ini. Dan sifat impulsif ini juga melalui sikit-sikit pembacaan saya, kalau saya salah betulkan, salah satu juga daripada puncanya adalah kerana sleep deprived, tak cukup tidur. Sebab tu bahayanya bila kita ni jenis berjaga malam, kalau istilah orang dulu bertenet kan, maksud dia melayan internet, ataupun anak-anak remaja kita suka tidur lambat. Jadi bila tidur lambat, sleep deprived, kecenderungan untuk impulsif itu menjadi bertambah lagi. Jadi bagaimanakah Al-Quran melindungi kita daripada terjebak di dalam sifat impulsif ini? Kita boleh lihat di dalam sepotong ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala di dalam surah Az-Zumar, ayat yang ke-18. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Iaitulah mereka yang mendengar pendapat yang diajukan kepada mereka dan kemudian mereka mengikut yang terbaik. Mereka inilah golongan yang mendapat petunjuk dan mereka inilah sebenar-benarnya golongan yang disebut sebagai ulul albab. Kita tengok sedikit isi kandungan yang terdapat di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita bahawa prasyarat untuk seseorang itu mendapat petunjuk daripada Allah SWT ialah dia itu mempunyai sifat yang tertentu. Dan sifat tertentu ini dalam konteks kita pada hari ini, ianya mungkin menjadi sesuatu yang dibicarakan bukan di dalam nuansa agama, iaitu berkaitan dengan soal kemahiran mendengar. Mungkin kemahiran mendengar ini dibincangkan dari perspektif komunikasi. Ia adalah prasyarat untuk kita beragama dengan baik. Yang mana Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini, orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala itu adalah orang yang ada ciri tertentu. Dan cirinya ialah alladzina yastami'unal qaul, iaitulah mereka yang mendengar pendapat yang datang kepadanya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan yang spesifik dalam ayat tersebut, iaitu yastami'un. Perkataan yastami'un yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebagai mendengar, kita kena patah balik kepada istilah asal yang dipakai dalam bahasa Arabnya dalam ayat Al-Quran itu sendiri, iaitu yastami'un. Kerana yastami'un ini ada aspek technicality yang kita kena jaga. Perkataan yastami'un berbeza daripada yasma'un. Yastami'un dalam bahasa Inggeris pun kita ada hearing, listening contohnya. Tapi dalam bahasa Arab, yastami'un ini adalah satu perkembangan perkataan daripada kata akar sami'a yang dibina di atas wazan yafta'ilu ataupun yafta'ilun. Dan wazan yafta'ili dalam ilmu saraf, perkataan yafta'ilun, bila satu-satu perkataan itu dikembangkan dengan menggunakan acuan yafta'ilun daripada yasma'un jadi yastami'un, dia mempunyai dua konotasi. Konotasi yang pertama adalah al-musyarakah dan konotasi yang kedua adalah al-mutawa'ah. Yang pertama, bila perkataan yasma'un bertukar menjadi yastami'un, dia memberikan maksud al-musyarakah. Al-musyarakah ni maksud dia perkongsian, co-listening.
So co-listening maknanya bila kita sebut perkataan yastami'un, maknanya kita berkongsi mendengar. Maksud berkongsi mendengar ini mungkin sesuai kalau kita fikirkan konteks kita mendengar untuk menyelesaikan konflik ataupun menyelesaikan masalah dalam mesyuarat. Contohnya, saya mendengar penerangan awak, awak mendengar penerangan saya. Kita saling mendengar sisi pandang masing-masing untuk mengikut pendapat yang terbaik. Itu adalah maksud pertama daripada perkataan yastami'un, iaitu al-musyarakah. Tapi saya nak tekankan kepada konotasi yang kedua. Konotasi yang kedua ialah al-mutawa'ah. Al-mutawa'ah ni maksud dia keserasian, ya, compliant, compatibility. Bila seseorang memberikan satu penjelasan kepada kita, kita menyediakan diri kita untuk mendengar dalam keadaan yang sesuai dengan apa yang diterangkan. Artinya, kita tidak reject apa yang didengar. Kalau sekiranya semasa seseorang memberikan penerangan, satu kita macam buat-buat dengar kan, macam dengar sekadar cukup syarat, ataupun saja dengar nak ambil hati tapi tak dengar pun, ataupun kita mendengar tapi kita mendengar dalam keadaan kepala kita sibuk fikir macam mana nak bidas, macam mana nak menolak, macam mana nak menyangkal, ataupun kita mendengar tetapi kita menolak apa yang diterangkan disebabkan oleh fikiran kita dibelenggu oleh preconceived idea tentang orang yang menerangkan tersebut. Contohnya, ketika dia sedang memberikan penerangan, kita tengah fikir, dia ni mazhab apa? Dia ni daripada grup mana? Dia ni orang jenis macam mana? Dia ni aliran apa? Dia ni geng mana? Contohnya. Jadi bila kita fikir benda-benda macam tu, maka kita tidak compatible dengan, kita tidak serasi dengan orang yang menerang. Maka tidak ada al-mutawa'ah di situ. Sebab kita bukan mendengar dalam keadaan yang terbuka, tetapi kita mendengar dalam keadaan yang very defensif, dan kita macam nak attack balik, ataupun kita nak menafikan, kita menutup. Ya. Jadi kalau sekiranya kita berada di dalam sikap yang sedemikian rupa, maka kita belum lagi lah memenuhi maksud yastami'un al-qaul, mendengar pendapat. Kerana mendengar itu menuntut kita untuk ada ciri tersebut. Ya, kita kena compatible dengan pihak yang sedang memberikan penerangan. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini ialah pentingnya untuk kita mendengar dengan hati yang terbuka. Mungkin persoalan-persoalan tadi tu ada kepentingannya. Contohnya, dia ni siapa, aliran apa, grup belah mana. Mungkin ada kepentingannya, tetapi semasa proses mendengar, benda-benda tu kena letak kat tepi dulu. Kena dengar dahulu apakah yang cuba diterangkan. Dan setelah adanya unsur al-mutawa'ah melalui proses yastami'un tadi, barulah kita boleh mendapat hasilnya, iaitu fayattabi'una ahsanah. Lepas tu kita ikut pendapat yang terbaik. Yang terbaik dalam arti kata pendapat yang menghampiri kebenaran, pendapat yang bersesuaian dengan maqasid agama, pendapat yang mendatangkan lebih banyak manfaat berbanding kemudaratan kepada manusia dan sebagainya, untuk kita takrifkan sebagai apakah yang terbaik. Ulaikal ladzina hadahumullah. Orang macam ni lah yang Allah beri petunjuk kepada dia. So kita kena berhati-hati, sebab kalau sekiranya kita ada sifat ini, kebolehan untuk mendengar dengan baik, dia boleh menyebabkan seseorang yang berada di luar daerah iman datang ke daerah iman kerana dia mendengar. Dan ini yang banyak berlaku kepada orang bukan Islam yang memeluk Islam kerana keterbukaannya untuk mendengar. Oh, ini hujahnya, ini penerangannya. Baiklah, saya fikirkan. Tetapi dengan tidak adanya sifat yastami'un tadi, dia boleh menyebabkan orang yang sudah pun berada di dalam daerah iman meraba-raba dalam kegelapan kerana gagal mendengar, tidak mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Dan bila Allah tak beri petunjuk, ya, siapa yang tidak mendapat petunjuk daripada Allah, siapakah yang boleh memberi petunjuk kepadanya? Siapakah yang boleh membimbingnya? Falan tajidalahu waliyan mursyida. Tak ada siapa yang boleh membimbing seseorang yang tidak mendapat petunjuk daripada Allah SWT.
Maka sebab itulah prasyarat ini sangat penting, dan akhirnya kata Allah SWT, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, dan mereka inilah yang disebut sebagai ulul albab. Siapakah ulul albab? Perkataan ulu itu bukan ulu kat sini lah ya. Ulu tu bermaksud yang memiliki. Al-albab adalah kata jamak kepada plural kepada al-lub ataupun lub yang bermaksud inti, isi. So ulul albab maknanya orang yang dapat isi. Orang yang dapat isi maknanya orang yang dapat lebih daripada sekadar kulit luaran. Orang yang dapat isi, intipati sesuatu. Orang yang get the point. Ya, orang yang dapat memahami dengan pemahaman yang sepatutnya. Ya, jadi